kod tu dan kemudian tekan login. So bila kita tekan login, dia akan cakap welcome to StreamYard. So kita dah kita dah berdaftar atau kita dah registered dengan StreamYard ni. So dia itu je proses pendaftaran dia. Okay, dan setiap kali kita nak gunakan, kalau kita gunakan pada browser yang sama, kita dah login tu, dia akan terus boleh masuk StreamYard. Tak perlu lagi dah minta kod. Tapi kalau kita guna kan di browser yang lain, okay, kita perlu balik request. Kita tekan login tadi dan kita perlu request balik kod tu. Okay, dan dia akan hantarkan email dan kemudian kita masukkan je kod tersebut. Setiap kali kita request, kod tu berbeza, dia tak sama. Okay, so kita teruskan dengan okay, so kita tekan onward. Okay, ni sebab ni baru first time user, first time login. Okay, ini adalah paparan untuk StreamYard. Paparan untuk StreamYard. Okay, kita boleh jadi broadcaster dengan menggunakan StreamYard. Dan yang StreamYard ni dia dia memang memang synchronize dengan beberapa platform untuk kita buat penstreaman. Okay, yang pertama dia ada Facebook, iaitu dia ada page, ada group, ada profile. Dia juga link dengan LinkedIn, page, event atau profile, dengan YouTube channel, dengan Periscope, dengan Twitch ataupun dengan custom RTMP. Okay, so ada satu Facebook, link, YouTube, Periscope, Twitch dan juga custom. So ada yang memang built-in, ada 6 platform. Okay, so kalau kita ada salah satu account, kita boleh terus streamkan pada account kita, ataupun kita boleh gunakan custom RTMP. Custom RTMP ni maknanya kalau kita nak gunakan platform yang lain, kita nak buat penstreaman pada platform yang lain, kita boleh gunakan custom RTMP ni. Okay, jadi hari ni saya nak ajar cikgu-cikgu semua untuk buat satu penstreaman. Okay, yang pertama, kebanyakan sekolah saya rasa ataupun cikgu ada Facebook. Okay, kita gunakan Facebook. Ataupun kalau cikgu ada YouTube channel, okay, kita akan gunakan YouTube channel. So saya akan ajar dua ni je, iaitu Facebook dan juga YouTube. Okay, so yang pertama saya nak ajar bagaimana kita nak set up account. So destination ni kita tak kisah, kita boleh pilih yang mana-mana. Okay, tapi sekarang saya nak cikgu tekan pada ruangan broadcast. Di atas ni ruangan broadcast. Okay, ruangan broadcast ni adalah ruangan untuk kita buat broadcast kita. Apa saja event, contoh kita nak buat, katakanlah di sekolah kita nak buat sesi PDPC, sesi PDPC menggunakan teknik video, dan kita nak buat macam saya punya projek ialah live classroom. So setiap hari kami buat live classroom at EDD. Setiap hari kami menggunakan StreamYard ni. So sehari ada lebih kurang 3 atau 4 kelas yang ada cikgu-cikgu yang mengajar dia. Okay, ada slot-slot dia. Jadi salah satu apps yang kami pakai ialah StreamYard. So hari ni saya akan ajar cikgu bagaimana untuk create satu broadcast menggunakan StreamYard. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu awal-awal. Okay, StreamYard ni dia adalah satu servis yang ada dua pilihan, sama ada kita nak gunakan versi account premium yang berbayar ataupun kita nak gunakan yang percuma. Kalau yang percuma dia adalah limit dia sikit. Okay, bukan sikit lah, banyak juga. Dan kalau cikgu nak lebih serius, cikgu better upgrade account cikgu ni dan gunakan yang premium version.
Kenapa saya kata premium version? Sebab lebih banyak cikgu boleh buat customization. Dia punya dia punya bayaran. Kalau kita bayar setiap bulan, setelah convert ke duit kita dalam RM120 macam tu. Dalam RM120 lah. Tengok pada forex exchange kita macam mana. Kalau kadar tukaran duit kita sebab dia dalam dolar, kalau kita tukar lebih kurang dalam 120 macam tu. Macam kami, sebab kami gunakan setiap hari, jadi memang kami ambil premium account lah untuk StreamYard ni. Tapi kalau cikgu nak guna yang free tak ada masalah. Cuma limitasi untuk account StreamYard yang percuma. Pertama, setiap bulan dia cuma bagi 20 jam. Setiap bulan cikgu boleh buat broadcast selama 20 jam. So cikgu ingat 20 jam, tapi jangan risau. Cikgu pakailah Gmail cikgu 20 jam. Akaun MOE cikgu 20 jam. Kalau ada email fraud dulu 20 jam. So cikgu dah ada 60 jam. Buatlah. Pakai pula email yang lain Pakai email, kalau cikgu admin pakai email admin sekolah, dah 80 jam kat situ. Cuma kena login merata tempat lah, merata account lah. So cikgu ingat free version dia bagi 20 jam setiap bulan. Lepas tu bila cukup je tarikh dia akan reset semula. Cukup je tarikh dia akan reset semula. So cikgu boleh dapat 20 jam broadcasting secara percuma. So bergantung pada cikgu. Kalau rasa nak beli yang premium, tak ada masalah, boleh beli yang premium. Kalau nak guna yang percuma, tak ada masalah. Dan apakah perbezaan antara berbayar dan juga percuma tadi selain daripada jam broadcasting tu? Perbezaan dia ialah kalau kita bayar, kita boleh stream kepada 2 ataupun lebih lebih platform serentak. Contoh kalau kita nak guna YouTube, kita boleh stream pada YouTube dan kita boleh stream pada Facebook serentak. Maknanya 2-3 kita boleh serentak. Tapi kalau kita gunakan free, kita boleh stream pada satu platform pada satu masa sahaja. Contoh kalau kita nak stream pada YouTube, kita guna YouTube sahaja, tak boleh stream pada Facebook. Kalau kita stream Facebook, Facebook je, tak boleh pada YouTube. Itu perbezaan free account dengan premium account yang berbayar. So cikgu ingat yang pertama 20 jam. Kalau yang berbayar dia unlimited. Kemudian kita boleh broadcast. Kalau yang percuma kita boleh broadcast pada satu platform sahaja. Kalau kita gunakan yang berbayar, kita boleh broadcast pada 2, bergantung pada package yang kita ambil. Ada 2 dan ada yang 3 serentak. So target saya pada hari ini, cikgu boleh buat broadcasting, satu broadcasting. Tak kira mana-mana platform cikgu nak sebab kita gunakan free account, jadi kita pilih salah satu. So saya akan ajar yang pertama bagaimana cikgu nak create broadcast dengan kepada Facebook. Kepada Facebook. Mungkin sekolah ada Facebook sekolah. Mungkin projek, tak kira lah. Cikgu nak buat sesi PDPC secara online ataupun cikgu nak buat majlis ke apa ke, gunakanlah StreamYard ni. Saya sangat recommend sebab dia lebih stabil berbanding cikgu gunakan Meet. Tapi ni saya beritahu awal kalau cikgu gunakan Facebook, stream pada Facebook atau stream pada YouTube dengan menggunakan StreamYard ni, kenapa saya kata dia lebih stabil? Sebab cikgu cuma menggunakan komunikasi sehala. Mana cikgu je bercakap. Penonton tak boleh interfere, tak boleh masuk dalam
apa namanya, dalam perbualan. Okey, dia cuma boleh tonton macam kita tengok YouTube, okey, tetapi interaksi atau komunikasi cuma berlaku melalui ruangan live comment. Dia boleh kalau nak bertanya ataupun dia nak menjawab, okey, pelajar ataupun penonton, dia cuma boleh gunakan live comment sahaja. Sebab tu saya kata dia lebih stabil sebab dia sehala, dia tak macam Meet ni. Dia tak macam Meet. Satu Meet ni ada banyak gangguan, kadang-kadang orang tak mute mic kan. Semua orang boleh bercakap. Okey, dan juga dia dua hala. Maknanya video terima dan video hantar. Kita hantar dan juga kita terima streaming tu. Okey, jadi dia dua hala. Jadi kalau internet kita sangkut, kita akan terkeluar. Internet sangkut je, kita akan terkeluar. Itu ialah kelemahan Meet. Tapi kalau kita gunakan YouTube Live atau kita gunakan Facebook Live, kelemahan dia tidak ada interaksi dua hala secara secara online lah. Okey, maknanya yang buat live dia saja yang bercakap. Okey, kemudian interaksi antara katalah antara presenter dengan penonton ialah melalui ruangan live comment. Okey, so itu salah satu dia punya ciri-ciri dia. Okey, jadi saya akan tunjukkan cikgu bagaimana untuk create broadcast. Tak susah pun, tekan je create broadcast ni. Okey, so akan keluar macam ni. Okey, disebabkan apa namanya, StreamYard ni ialah studio, cikgu boleh buat dua benda. Pertama, cikgu boleh stream ataupun kalau tak nak stream, cikgu juga boleh skip dan cikgu nak record sahaja. Boleh record dan boleh simpan. Maknanya kalau kita katakanlah kita tak nak buat secara live, kita nak record sesi PDPC kita, jadi kita boleh gunakan StreamYard ni untuk record sesi PDPC kita. Kemudian kita nak edit ke apa ke, kita boleh tekan skip dan kita record only. Tapi hari ni saya nak ajar cikgu bagaimana untuk streamkan dia. Bagaimana untuk buat streaming. Jadi cikgu tekan add a destination. So saya akan ajar dua, iaitu Facebook dan juga YouTube channel. Kalau katakanlah cikgu nak nak menggunakan nak buat streaming pada Facebook. Mungkin Facebook persendirian, Facebook Facebook personal. So cikgu ambil Facebook profile. Ini untuk personal Facebook. Mungkin cikgu nak cerita pasal memasak ke apa ke, itu pakai Facebook profile. Ataupun kalau sekolah cikgu, majlis ke ataupun ada ada ya Allah buat sesi PDPC ke apa ke, cikgu boleh gunakan Facebook page. Boleh gunakan Facebook page. So kita akan mula dengan Facebook page. Saya tekan ni. Dia akan minta permission kepada Facebook. So cikgu tekan connect Facebook. Cikgu login lah ke cikgu login ke cikgu punya Facebook. Dia akan keluar paparan macam ni. So saya masukkan, saya continue. Ni Facebook saya, alamak kantoi lah, termasuk Facebook pula. Dia akan masuk pada Facebook cikgu. Ni dia nak post konten ke apa ke, jangan bagi. Letak only me je. Tapi tak boleh juga. Kalau cikgu nak buat Facebook, buat Facebook pula. Cikgu nak buat streaming secara Facebook live, personal cikgu tekan macam ni je lah. Lepas tu kejap
Okey, lepas tu okey lagi. Jangan tekan KO sudah, tekan okey je terus Okey, ni okey, contoh katakanlah saya nak buat satu streaming kepada, sebab tadi saya pilih Facebook page dan saya admin kepada beberapa page. Okey, jadi katalah saya nak buat streaming ke sekolah saya. So saya tekan ni ke page sekolah saya dah okey. So dia akan tulis Facebook connected. Kejap dia terpadam pula. Okey. Saya risau pula sebab bila guna mic ni, bila dia sunyi je macam cakap seorang pula. Okey cikgu, cuba cikgu letak dalam komen. Ada ke orang kat dalam ni? Risau betul. Bila kita mute ni memang betul macam cakap seorang je. Dia jadi nervous pula. Okey, ramai kawan-kawan dalam ni. Okey, so saya teruskan. Tak adalah rasa macam seorang-seorang je kan. Okey, so tadi katalah saya nak broadcast kepada Facebook sekolah saya page. Kalau cikgu, apa nama dia, kalau cikgu nak buat pada Facebook group, pilih group. Kalau nak buat pada profile ni maksudnya personal Facebook lah. Kita nak buat kita nak nak buat live Facebook apa benda pun tak kisahlah. Kita pakai Facebook profile ni personal. Kalau kita ada page, kita pakai page So dia akan keluar kat situ ikon page kita tu. Okay, so dah settle. Yang ni sekali je. Tak payah setiap kali nak kita buat. Kecuali kalau kita nak tukar kepada platform lain. So kita nak letak dua pun boleh. Tapi kita pakai free account, kita cuma boleh stream pada salah satu je Okay. Dan saya nak tunjukkan yang kedua pula. Okay, saya nak tunjukkan, kita setkan pada YouTube channel pula. Kalau tadi pada Facebook, ni pada YouTube channel. Okay, tekan YouTube channel. Okay, dia akan keluar ni YouTube channel. Kalau kita ada YouTube channel, okay, kita teruskan. Tapi janganlah time tu baru nak buat YouTube pastikan dah ada YouTube channel tu baru kita stream pada YouTube channel Okay, contoh sekolah punya ke apa ke kan. Okay, allow. Okay, so dia akan tunjukkan cara-cara dia bagaimana untuk open your YouTube live dashboard. Kita tekan ni, nanti dia akan pergi ke YouTube kita. Kemudian kita akan get started, dia akan enablekan live streaming. Okay, contoh saya tekan. Okay, so saya gunakan YouTube. Ni akaun saya. Sebab saya tak ada akaun lagi, saya tak ada channel, saya buatlah channel baru kejap. Sebab ni akaun MOE, saya memang tak ada channel saya. Okay, so dia akan keluar macam ni. Saya start. Okay, pilih. Sebabkan kita baru first time, dia akan minta verification. Okay, so cikgu select country, hantarkan text me the verification code. Okay, kemudian masukkan nombor telefon cikgu. Saya masukkan nombor telefon saya. Okay, dan kemudian submit. Nanti dia akan hantar
satu apa namanya 6 digit. Ini untuk sekali je. Okey, lepas-lepas ni tak payah dah. Okey, so saya submit. Okey, so account dah verified. Okey. Okay, saya ulang balik sebab tadi saya baru buat account. Okay, so saya kena verify. Okay, so saya tekan ni. Okay. So untuk sebabkan saya baru baru first time untuk create account dan juga saya nak aktifkan, so dia kata ready dalam 24 jam. Okey, lepas 24 jam, okey cikgu bagi masa, nanti dia akan linkkan. So cikgu tutup ni. Okey, buka kembali kepada kejap ada Okey, so saya kembali kepada StreamYard tadi. Okey, so sebabkan akaun saya baru, so dia minta 24 jam, so saya cancel lah. Okey, so saya tunjukkan stream kepada Facebook dulu. Okey, nak tunjukkan kepada YouTube dia tak keluar lagi sebab saya baru create satu akaun tadi. Okey, saya pakai yang saya punya yang lain. Okey, kejap saya tunjukkan balik yang lupa dah apa ke password sendiri. Okey, nampak sangat dah lama tak masuk kat sini. Okey, tak apalah. Tapi cara dia sama je. Kejap saya matikan. Dan dah 24 jam pula. Okey, saya tunjukkan kepada ni lah. Facebook dululah. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, ni kepada Facebook dulu. Kejap lagi saya buka akaun yang lagi satu tu ke browser lain. Okey, so macam saya kata tadi, untuk untuk free version, free account, kita cuma boleh stream pada satu platform pada satu masa. Kalau kita ada Facebook, pada Facebook saja. Kalau kita ada YouTube, pada YouTube saja. Okay, kejap lagi saya buka akaun yang lagi satu untuk YouTube. Saya tunjuk dalam Facebook dululah. Okay, so masukkan title. Katakanlah kelas online. Sains tahun 5. Okay, contoh Lepas tu kita masukkan apa description dia. Okay, kalau kata macam sekarang kan tengah musim buat majlis
So kita letaklah majlis persaraan ke, majlis hari guru ke, lebih menenangkan berbanding kita menggunakan Meet, dan dia lebih lebih mudah. Nanti kita tunjuk macam mana. Okey, kemudian masukkan description, nak ceritalah. Okey, apa benda ke nanti, so dalam Facebook nanti paparan dia kita akan nampak . Okey, kemudian nampak tak di bawah ni schedule for later. Kalau kita nak live terus broadcast sekarang, tak payah schedule for later. Tapi kalau kita katakanlah majlis ni lagi 3 hari, esok ke atau malam ni pukul 8 ke atau kejap lagi pukul 3 ke, kita tekan schedule for later. Okey, maknanya akan datang. Okey, so kita kena ingat bila kita set, kata kita set pukul 12 tengah hari. So kita tak boleh lebih daripada 12.10. Kalau kita lebih daripada 12.10, kita tak live lagi, Facebook secara automatik akan delete stream tu. Okey, tu Facebook punya polisi. So kalau kita terlambat, katalah pukul 12 tak masuk-masuk lagi ni, okey, so kita cepat-cepat edit dan kita tambah masa lagi. Kita postponekan dia untuk selamatkan link yang sama. Kalau tidak, kita kena bagi link baru. Okey, yang ini ialah bahagian upload thumbnail ni. Kalau kita ada poster ke majlis tu ke atau poster kelas kita ke apa ke, letak kat sini. Upload. Okey, schedule pilih. Kita katakanlah kita nak buat hari ni lah. Kita buat hari ni pukul dia ni sekarang 10.35 sebab dia akan 20 minit lambat. Okey, so sekarang ni katalah saya nak buat pukul 2. Okey, tapi pukul 2 ni dia akan bagi warning ni sebab ni AM. Saya nak buat pukul 2 petang kejap lagi. So saya just tukar PM. So hari ni pukul 2 petang PM. Okey, saya pun tekan broadcast. Okey, lambatlah pula. Okey, so dah siap dah satu. Okey, ini broadcast yang akan datang, upcoming. Bila habis je broadcast ni nanti, dia akan masuk pada ruangan past broadcast ni. Nanti adalah past broadcast ni sebab tak ada lagi. Okey, so kita ada upcoming schedule pada pukul 2 petang, 2 PM. Okey, so nampak tak dekat tepi ni ada perkataan more. Okey, so kita dah siap dah ni. Okey, kita nak share. Okey, dia akan ada view on Facebook. Okey, kita nak share link kita. Okey, semua orang yang nak tonton kelas online Sains Tahun 5 saya. Okey, ambil dekat view on Facebook ni. Okey, sebab kita dah link tadi. Okey, sebab kita dah link, dia akan keluar macam ni. Okey, continue je. Continue dan dia akan masuk ke Facebook sekolah. Ni sebab saya link ke akaun Facebook sekolah tadi. Jadi dia akan masuk ke Facebook sekolah automatik. Okey, kenapa saya suruh buka? Okey, kejap internet pun boleh tahan juga pagi ni. Dia internet ni memang bila setiap kali kerajaan umumkan kuota percuma je, mulalah internet memang drop gila-gila. Semua orang dapat free kan. Okey, so dah keluar yang ini, ada reminder. Okey, ni apa nama dia, stream yang akan nanti live nanti. Cuma sekarang kita tak ada lagi sebab kita belum live. Dia akan keluar link ni. So apa yang kita nak buat, kita pergi dekat URL bar ni, Omnibox ni, kita copy link ni dan kita sebarkan link ni. Okey, untuk siapa yang nak tonton, buatlah iklan siapa nak tonton kelas online Sains Tahun 5, okey, kepada pelajar Tahun 5 boleh masuk ke link ni. So dia pun tekan link tu akan terus pergi ke Facebook ni. Kalau dia tak ada Facebook pun tak ada masalah, dia boleh view juga. Kalau dia ada Facebook, dia boleh tekan get reminder. So murid ataupun penonton, okey, kita berikan link yang di atas ni. Copy je. Okey, so saya tu
Allah. Apa namanya, tertutup presenting. Sekejap, lepas saya tekan balik. Okey. Okey, okey, kejap lambat lah pula. Okey. So, apa nama dia, yang tadi tu kita nak view on Facebook atau kalau view on YouTube, kalau kita letak di YouTube channel, okay, view on YouTube, sama juga. Kalau di YouTube, kita tekan dia akan buka ke apa namanya, tab YouTube dan kita copy je link pada atas tu. Dan kita sebarkan itu. Okay. Kemudian ada satu lagi, invite a guest. Okay, invite a guest ni adalah orang yang akan menjadi apa namanya, saya panggil BTS, bukannya yang K-pop tu, behind the scene punya apa, team. Okay, team yang berada bahagian teknikal yang berada di belakang tabir. Okay, dia akan masuk, ni kejap lagi saya tunjukkan. Okay, kemudian ada 9 orang kita boleh jemput. Dia 10, dia maksimum 10 peserta yang boleh masuk, yang boleh jadi, kalau kita kata nak buat majlis, pengacara majlis, guru besar atau pengetua, penolong kanan atau siapa yang nak bercakap tu, siapa yang nak ada dalam stream. So kita invite a guest, bagi dia link ni. Link ni pun sama. So dia kata you can have up to 6 people. Maknanya kita boleh masukkan 10, boleh ada di belakang tabir sehingga 10 akaun, tapi tolak pada apa namanya, tolak pada host ada 9, tapi pada skrin dia boleh masuk 6 orang serentak. Okay, nanti kita tunjuk. Okay, so copy ni bagi je pada moderator ke apa ke, ini link dia. Okay, so sebagai host, okay, kita dah bagi tu, okay, cukup masa katalah dah pukul 1.50, kita pun masuk sini. Enter. Kita pergi pada broadcast, kita enter. Okay, so ini kita punya apa namanya, nak masuk, kita letaklah nama ke apa ke kat situ yang akan terpapar nanti, so kita type je. Okay, dan StreamYard dia ada fungsi built-in untuk apa namanya, untuk green screen. So kalau cikgu menggunakan green screen macam saya, ada kan hijau kat belakang, jadi kita boleh edit terus. Ni saya tak boleh sebab saya sedang menggunakan kamera pada apa namanya, Google Meet ni. So tekan green screen, boleh pilih. Kita boleh upload gambar untuk background belakang kita. So dia memang ada feature untuk green screen built-in. So tak payah nak pakai apa namanya, tak payah nak pakai apps lain. Cuma dia boleh support cuma gambar saja. Kalau video tak boleh. Okay, so dah terus kita pun enter. Okay, ini adalah paparan untuk BTS. BTS. Okay, untuk orang yang berada di belakang tabir, jawatan kuasa teknikal. Okay, ini paparan dia. Okay, paparan untuk orang yang dapat link tadi, moderator lain. Ini paparan untuk mereka yang jadi host. Okay, dan jadi host ni boleh 2 orang, 3 orang. Saya pernah cuba. Okay, kami login menggunakan akaun yang sama serentak 3. Okay, so jadi host 3 orang kita boleh letak di belakang ni. Okay, ini adalah screen. Screen. Ini adalah orang-orang yang dia ada ni saya, nanti kalau ada orang lain dia akan ada di sini, di sini, di sini. Ada sehingga 10. Sehingga 10 orang di belakang tabir. Ni di belakang tabir je. Okay. Ini adalah schedule, ni maklumat dia, pukul 2. Okay, ini ada button go live.
Bila kita dah ready semua nanti, kita okey dah pukul 2 ni, kita pun nak live, kita tekan go live. Nanti dia akan tanya, betul ke nak live? Okey, tekan okey. So button ni akan jadi warna merah. Bila jadi warna merah, maknanya di YouTube atau di Facebook akan mula bersiaran. Itu ialah go live. Okey. So saya nak tunjukkan cara bagaimana nak control. Okey. Ini skrin kita dan inilah apa yang penonton akan nampak. Okay, contoh saya ada kata ada kat bawah ni, saya nak letak saya. So saya tekan. So saya akan nampak ni kalau ni sebab saya tak boleh sebab saya sedang menggunakan webcam. Bila saya letak muka saya, sekejap saya bagi senang. Okey, siapa nak cuba masuk? Saya bagi link ni. Okey, masuklah 2-3 orang. Alamak, lambat pula chatting ni keluar. Okey, ada yang nak join, dia kata tak approve. Oh, sorry. Sebab saya buka tab lain, saya tak nampak. Okey, kejap Okey, so saya minta 2-3 orang siapa yang nak cuba berada di belakang apa namanya, masuk ke dalam seremian ni. Okey, saya ada letak link pada ruangan chat. Okey, cuba masuk. Saya tengok siapa yang ada nak cuba. So saya boleh control senang sikit. Saya nampak Okey, ni siapa ni? Okey, ada Sarah ni, Nana, ramailah pula. Ni semua gunakan nama-nama manja ni. Okey. So apa nama dia? Okey, katakanlah Sarah ni adalah presenter, dia nak present. So saya letak kat situ. Okey, so dia ada full screen. So saya nak letak 2 orang pula dengan Kamarul ni. So dengan Kamarul. Okey, kita boleh sehingga 6 orang dekat sini. Kamarul cuba tutup speaker. Ke siapa ni? Sarah ni. Okey. Nana ni pula. Dah tinggal kepala je Kamarul. Kepala atas meja. Ni hantu ni. Green screen je tak jadi betul ni. Kamarul dah jadi macam cerita hantu. Matikan pergi pada cam and mic ni Kamarul. Cam and mic ni. Okey, matikan fungsi green screen tu. Sebab dia jadi apa namanya, sebab kita tak pakai green screen, so dia matikan dia hilangkan badan kita tu. Okey, so ada siapa lagi ni? Syam. Okey, so kita boleh letak macam saya kata sehingga 6 orang pada skrin kita boleh susun. Tu tugas apa namanya, tugas untuk AJK Technical lah di belakang tabir ni. So katalah okey, saya nak bagi Kamarul bercakap. So saya keluarkan Nana, saya keluarkan Syam. Dia bukan keluar daripada account, dia cuma keluar daripada skrin. So Kamarul akan bercakap. Okey, lepas tu saya bagi turn Nana pula bercakap. Okey, so saya add Nana, saya keluarkan Kamarul. Atau okey, saya keluarkan Nana pula, Syam pula bercakap. Contoh macam kata kita buat majlis kan. Okey, so mula-mula ucapan guru besar. So ucapan pengetua, kita bagi guru besar dulu. Dia dah habis bercakap, so kita keluarkan pengacara majlis. Ni terkejut tengok. Okey, tengok, so kita boleh 2 sehingga 6 orang pada skrin ni. Maknanya macam saya kata tadi, pada skrin ni kita boleh letak 6 orang untuk bercakap pada masa yang pada masa serentak. Tapi di bahagian belakang
ni dia boleh sehingga 10 orang. Dia boleh sehingga 10 orang. Okey, jadi kita boleh susun majlis tapi dengan apa nama dia, macam saya kata, kena pandai susun lah. So siapa punya turn tarik lah. Kita bukan tarik, kita add. Siapa yang kita nak keluar dari screen, kita remove. Okay, kata kita add, dia keluar. Kita remove, okay, dia tak ada di screen. Okay, ni kita boleh adjust. Kalau yang first ni, ini untuk seorang je dia akan full screen. Yang ini split screen, sebelah menyebelah. Kalau ada dua orang pada screen, dia sebelah satu. Kemudian yang ini apa nama dia, dia split screen juga tapi dia dalam kotak. Yang ini seorang besar, yang lain kecil-kecil kat tepi dia. Okay, katalah macam ni, Syam, okay, Sarah, macam ni, Syam, okay, Sarah, macam ni. So dia macam ni, ada 3. Okay, ataupun yang ini, okay, ini untuk share screen. Okay, lagi saya tunjuk cara share screen dia sama je macam kita buat meet. Okay, yang apa namanya, presenter di sebelah, satu lagi screen di sebelah menyebelah. Okay, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, screen 3 suku pada share screen. Kemudian yang ikon kecil-kecil ni ialah muka orang yang akan apa namanya, yang cikgu dia kat tepi tu. Dan yang last kali cuma share screen sahaja. So itu sahaja. Okay, bagaimana cara untuk share screen? Kalau orang yang nak jadi moderator ataupun kita nak share screen ke nak tunjuk video, nak tunjuk PowerPoint macam Meet ni, kita pergi dekat bawah ni, share screen. Okay, tekan share screen. Okay, dia sama macam ni, ada entire screen, maknanya semua. Kita boleh share audio. Kalau kita nak tayang video ke apa ke, kita klikkan share audio ni. Kemudian application window, kalau kita ada buka mana-mana apps ke ataupun Chrome tab, terpulang pada kita. Sama juga macam kita nak present pada apa nama dia, pada Meet. Okay, so katakanlah saya present ni, share. Okay. So saya masukkan, katakanlah ni siapa tadi, saya tengok ada yang baru ni, Fahmi ni. Tak, Fahmi akan, mana dia dari ni. Okay, ada di tepi ni. Okay, yang ini ialah screen. Kalau saya pilih yang ini, so dia split screen. Satu untuk apa namanya, screen share tu, satu lagi kita. Kalau saya ambil yang last kali, semua akan menjadi share screen. Okay, so itu ialah apa nama dia, fungsi-fungsi yang ada pada bahagian setting untuk siapa yang masuk ke dalam screen. Ni yang fungsi layout dia, kita boleh pilih layout mana kita nak. So katakanlah saya keluar, Fahmi, saya keluarkan saya, dan saya share screen saya, share screen ni saya remove. Okay, so tak ada siapa kat situ. Katakanlah saya letak saya, Syah, Fahmi, 24, 5. So yang ni 5. Maksimum kita boleh letak sehingga 6. Okay. Tapi di belakang tabir ni dia boleh kumpul sehingga 10 akaun serentak. Tapi pada skrin, okay, boleh kumpul 6 sahaja, boleh view 6 sahaja. Maknanya 6 orang boleh bercakap pada satu masa serentak. So kita kontrol fungsi di belakang tabir ni, kerja dia nak kontrol ni. Okay. Okay, bila kita di belakang tabir, kita tak boleh bercakap. Kalau kita bercakap, tak ada siapa pun dengar.
So kalau kita nak dengar bercakap sesama kita di belakang tabir, kalau belum live lah, jangan waktu dah live kita boleh bercakap pula. So kita kena masuk dalam stream. Bila saya masuk Syam, kami boleh bersembang dekat belakang. Boleh bersembang di belakang. Selagi belum live lah. Kalau dalam live semua orang dengar kita sembang apa. Tengah membawang ke apa ke kan? Kantoi ke? Okay. So itu tentang layout. Okay. So saya rasa faham kot tentang layout ni. Okay. So kita pergi next. Okay, kat tepi ni ada komen. Okay, komen ni adalah nanti kalau kita letak di Facebook atau di YouTube, segala komen yang ada akan berada di sini. Okay, semua kita nampak. Okay, hanya host boleh balas komen. Kalau siapa yang join sebagai moderator, macam katalah Sarah, Syam, Fahmi ni, Nana ni dia takkan nampak paparan untuk post komen. Dia cuma nampak dua je. Satu komen, satu private chat. Yang lain dia tak nampak. Okay, dan dia tak ada ruangan post komen. Masa kita live, orang yang boleh balas komen dalam Facebook atau dalam YouTube cuma orang yang berada di belakang tabir sebagai host. Ingat tu host saja yang boleh post komen. Kalau pelajar-pelajar siapa penonton komen, penuh lah kat sini nanti. Okay. Kedua, banner. Okay, kedua untuk tab banner. Banner ni kita boleh setkan. Katalah kita tekan create banner, kita nak keluarkan banner. Katalah majlis, katalah saya buat Sains tahun 5 Cikgu Zah. Contoh kemudian saya ambil scroll ni, saya pun add. Kita boleh buat banyak-banyak, ready lah. Okay, so sama juga macam yang macam stream tadi, kita kena show baru dia akan keluar. Nampak tu. Bila kita tekan show baru dia akan ticker. Ticker ni maknanya dia bergerak. Kalau kita setkan hide kan. Okay, saya matikan, saya edit. Kalau saya tak nak scrolling kat bawah tu, so saya matikan ni, saya save balik. Okay, saya show. So dia akan keluar macam tu je, nama besar macam tu, dia tak bergerak. Kalau saya nak bergerak, saya nak dia scroll dekat bawah tu, saya edit balik, saya scroll across bottom sebagai ticker. Okay, save. Kita boleh buat banyak banner ni, kita show dia akan bergerak je kat bawah tu sampailah ke sudah. Okay. Kalau kita nak buat banyak ni, kita pilih je. Contoh macam saya pernah buat sebelum ni di majlis tu, majlis sekolah saya tak pernah buat lagi sebab kami pakai Meet sebelum ni. Saya bantu sekolah sekolah SMKA Sultan Shah punya sambutan majlis persaraan. So pengetua, so saya letak create lah banner lah, pengetua nama dia siap, kemudian bila pengetua bercakap kita terus tekan, so nama pengetua guys tu. So tahulah. Okay, kemudian ni dah siap dah, kita pergi pada banner ni apa nama dia, scrolling ataupun static, kita boleh pilih. Yang ketiga, brand. Okay, kita boleh tukar tema color untuk pada screen ni. So kita brand color ni, pilihlah, kita minat kuning, dia jadi kuning. Kita minat, saya hari tu saya kata ni warna pink, tapi cikgu-cikgu perempuan kata ni warna purple. Tak tahulah, saya rasa macam pink. Okay,
So ambil tukar je, tukarlah color mana kita nak. Katakanlah hijau. Dah green screen hijau pula, pilih. Mana hijau apa dia punya rona dia. Kalau hijau tu cerah, tulisan dia akan jadi gelap. Kalau tu gelap, tulisan dia akan jadi putih. Cerah. So dia bergantung kepada kita pilih. Pilihlah mana kita nak. Okey, warna kelabu, lantaklah. Okey, tapi selalu yang ini yang habis masa nak pilih. Okey, kemudian theme. Okey, theme ni kalau katalah ada soalan ke apa. Contoh pada komen tadi saya letak test. Ada komen murid ke apa ke, kita boleh tekan komen murid dan boleh view kat sini. Okey, contoh macam test ni pula. Okey, so saya boleh komen. Saya nak keluarkan komen murid pada skrin. So saya pergi, saya show. Nampak tu. Kalau ada muka murid tu, semua muka. Kalau katalah cikgu tu, dia nampak soalan ni, dia akan jawab secara live. Itulah contoh dia. Okey, so saya boleh matikan balik. Slownya internet saya. Unify pun tak guna time-time macam ni. Okay. Saya show balik. Lambatnya. Kenapa saya show ni, sebab saya nak tunjukkan. Okey, pada brand tadi, okey, default ni besar macam ni. Kalau saya ambil yang kedua minimal, besar sangat. Dia jadi kecil macam tu. Pada skrin. Kalau saya ambil default, dia memang besar. Kalau nak glamour, ambil default. So siapa yang murid dia tengok, wah dia suka. Kalau murid sebab dia keluar atau jawapan dia keluar pada skrin, dia seronok. So selalunya saya gunakan default. Theme ni cuma ada dua je, memang tak boleh ubah. Okey. Kemudian logo. Okey, ni logo yang di atas ni StreamYard. Okey, duka cita dimaklumkan, duka cita kalau pada waktu kita gunakan akaun percuma, logo ni kita tak boleh ubah. Pakailah, bertabahlah dengan kepala itik tu. Tapi kalau kita gunakan Premiere Account, berubah, kita boleh letak logo kita sendiri. Okay, sama juga dengan overlay. Okay, overlay ni yang dekat belakang tu, kita nak tambah apa ke kan. Overlay yang ada diberi yang ini je. Overlay StreamYard je. Sebab kita pakai free account. So bertabah je lah. Tak boleh ubah apa-apa overlay. Yang itu. Yang ini StreamYard. Ditulislah StreamYard sebesar-besar tidak iklan dia kan. Okay, so tak payahlah pakai overlay kalau pakai free account. Okay, background. Okay, ni background ni dia ada bagi gambar-gambar daun ni je di belakang background. Okay, so free boleh ubah background lain. Kita kena pakai lah daun-daun tu. Okay. Ialah ruang tu daun-daun.
Okey. Penat saya cakap, rupa-rupanya dah terputus. Eh? Lama ke terputusnya tadi? Dah sampai mana tadi? Aduhai. Bercakap seorang-seorang punya. Rupanya dah terputus daripada mic. Okey, tadi terputus sampai mana tadi? Cuba saya terputus tadi. Saya ingat penat pula bercakap. Rupanya terputus. Saya buka-buka, saya siap dah habis dah seriat tu. Okey. So saya ulangkanlah sikit balik pasal StreamYard. Kejap mana yang kata tu. Okey. Okey, ini ialah apa namanya dugaan kalau gunakan Meet. Bila dah ramai apa namanya peserta, streaming tu banyak, jadi dia agak memakan apa namanya orang kata line so dia jadi apa namanya jadi agak berat. Selalu terputus kalau internet. Tapi memang macam saya bagi tahu, bila kerajaan umumkan apa namanya kuota percuma je memang sangkut. Saya dah perasan banyak dah. Nasib baik ada kawan saya si siapa ni? Cikgu Azharul ni bagus dia. Okey, kenapa saya tak mulakan dengan OBS? Kenapa saya mulakan dengan StreamYard? Okey, ada dua sebab. Okey, pertama, macam yang tadi Cikgu Azharul Faiz cakap, OBS ni dia lebih kepada teknikal. Dia ada banyak setting dia, tapi OBS dia sangat-sangat apa nama dia mudah untuk buat customization. Kita nak letak itu, nak letak ini, semua pun mudah. Sebab apa? Sebab dia percuma. Tapi ada kelemahan dia. OBS kelemahan dia ialah pertama, cikgu perlukan line yang agak kuat, dan yang kedua cikgu perlukan hardware yang bagus. Itu kalau cikgu punya laptop setakat pakai netbook, lupakan nak pakai OBS. Sebab apa? Dia memerlukan hardware yang lebih apa namanya yang lebih advance sebab dia processing. Kenapa saya sangat recommend cikgu gunakan StreamYard? Sebab bebanan StreamYard, bebanan streaming berada di server StreamYard. Kalau kita gunakan OBS, bebanan streaming berada di laptop kita, berada di komputer kita. Sebab kita sebagai server dia. Tapi kalau kita gunakan StreamYard, dia apa namanya, dia bebanan server berada di server StreamYard. Kita cuma handle bahagian setting je banyak. Itu untung dia. Dan kalau StreamYard, host katakanlah tengah-tengah apa namanya presenter kita bercakap, Majlis tengah berjalan, kita keluar, tertutup ke, tiba-tiba window ni dia suka update, shutdown. Tak ada masalah, kita takkan hilang. Macam Meet, dia akan hilang dia punya recording semua kan. Tapi kalau guna StreamYard tak ada. Kita masuk balik, kita terus je. Sebab streaming berada di server. Okay. So saya tunjuk mungkin yang hujung tadi kot. Saya nak tunjukkan. Okay. Tunjukkan bawah ni. Sekejap saya present balik. Okay. Okay, saya tunjukkan yang bawah ni tadi, macam saya kata tadi,
Mungkin terlepas kat sini kot tadi. Okay, so dah ada tak screen saya present ni? Dia macam tak keluar lagi. Lambatnya. Okay, kejap dia dah present lah tapi dia belum apa namanya keluar lagi. Okay, saya rasa ni sebab internet kot. Okay, masih tak keluar lagi. Pada saya dah ada present dah tapi dia tak keluar lagi screen presenting tu. Mana ni? Okay, dah Okay, so saya tunjukkan presenting tu dah keluar dah. Okay, so ada okay, barulah keluar. Baru berpusing presenting. Kejap Okay. So saya tunjukkan pada StreamYard. Okay, yang bawah ni macam saya kata tadi, mute untuk mutekan mic kita, bukan mic orang. Katalah Sarah ni dia bunyi bising, so kita matikan mic dia. Kita boleh mute dekat dia, kita boleh control dia. Okay, kalau tak boleh juga kita kick je terus. Kick je, jangan ban, kesian pula kita kick. Dia keluar dan so dia login semula. Okay, stop cam ni kita nak tutup kamera kita. Okay, cam and mic, ni setting kamera dengan mic. Share screen, kita nak share screen macam Meet tu kita nak share screen kita. Invite ni kita nak dapatkan link tadi. Link sama untuk moderator ataupun peserta yang dekat dalam ni. Okay, leave studio. Dah habis semua, kita leave lah studio. So dia akan keluar macam ni. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, so ini ialah nanti bila kita dah habis dia akan hilang dalam upcoming broadcast, dia akan berada di past broadcast. Okay, sebenarnya untuk tim teknikal belakang tabir itu sahaja untuk StreamYard. Senang je. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan apa link untuk paparan untuk mereka yang nak join sebagai apa namanya, sebagai presenter. Presenter tu atau yang nak berada di screen. Okay, bukan penonton yang nak berada di screen. So saya just buka tab baru. Okay, kita bagi link yang tadi tu pergi pada more, invite a guest, dia akan keluar link ni, kita bagi link ni. So siapa-siapa je kita boleh bagi link ni. Okay, so dia akan masuk, keluarlah paparan. Tadi saya dah pakai Zah, ni saya pakai Zah je. Enter. Cakap dengan diorang display name ni tak elok-elok sebab nanti akan keluar pada screen. Okay. Oh, ni saya masuk sebagai ni lagi ni. Oh, sebab saya pakai account yang sama Sekejap.
Okay, so saya masuk sekali lagi pakai, sebab tadi saya pakai browser yang sama, dia dah login. Cikgu jangan risau, ni sebenarnya dah lah dah ni Sekejap lagi saya akan open untuk soalan, cikgu boleh tanya. Sekejap, saya tunjukkan paparan untuk mereka yang nak enter tu, yang apa, presenter. Okay, saya tunjuk ni. Okay, so inilah paparan untuk mereka yang join guna link yang kita bagi tadi, streamyard.com/apa tu kata tadi kan. Okay, paparan dia, okay, sama je semua, cuma dia tak boleh nak add to string ke apa, dia tak boleh nak control. Kita berada, dia kata you are backstage. Okay, only the host can see you. Okay, host je yang boleh masukkan kita ke dalam broadcast ni, screen. Dan paparan kita, saya risau bunyi tet-tet tu sebab apa, terlog out lagi kan. Okey, kejap Okey. Kemudian ada cuma dua sahaja, private chat dan juga live. Private chat ni kita chat bersama mereka di belakang tabir. Live comment kalau di Facebook, yang komen di streaming di Facebook. Kalau di YouTube, yang komen di streaming di YouTube. So dia akan ada di sini. Kita tak boleh nak balas pun. Kita cuma bercakap, okay, kalau kita ada soalan kita nampak, okay, kita jawab secara live. Kemudian kita nak share screen, sama macam saya, tekan share screen, kita share lah. Okay, so itu sahaja untuk paparan presenter. Dia tak payah nak login, dia masuk je ikut link tadi, terus je. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk StreamYard. Tak susah, sebenarnya nampak macam susah sebab cikgu tak buat. Tapi kalau cikgu buat, InsyaAllah tak ada masalah. Senang je sebenarnya StreamYard ni. Dia macam Meet. Okay, ada yang baru nak join ni, dan habis ni baru nak join. Okay, so kalau cikgu ada soalan, kalau tak nak type, boleh lagi apa namanya, bolehlah nak bercakap ke, nak tunjuk muka ke. Okay, yang saya tunjuk tadi cuma secara asas. Okay, kalau cikgu nak nak belajar betul-betul, okay, cikgu boleh contact saya, tak ada masalah, saya ajar secara online je. Okay, jangan risau, saya boleh tolong, saya boleh bantu kalau cikgu nak buat untuk sekolah cikgu ke. Dan saya sangat recommend cikgu buat. Sebab apa? Pertama, cikgu dah ada, kalau cikgu buat pembelajaran secara online daripada cikgu gunakan WhatsApp, okay, lebih baik cikgu ajar terus. Sebab kadang-kadang memang macam saya pun ada parent complain, kita bagi kerja, dia tak tahu nak ajar anak dia macam mana cikgu. So daripada saya bagi kerja tu, baik saya bagikan link video. Link video kita ajar dulu, kemudian baru kita bagi kerja. Kita terangkan dulu. Dan cikgu juga boleh buat kita panggil sebagai flip classroom. Nanti bila dah buka sekolah, kita dah ada bahan. Okay, murid boleh tonton balik. Sebab kita pun dah nak hujung-hujung ni, dah pertengahan tahun dah ni. So okay, so macam tak ada soalan ni. Agaknya faham lah kau semua. Okay, so link untuk kehadiran Cik Zurina dah bagi ke tadi? Belum. Sekejap ya. Okey. Okay, so pada ruangan chat ada ada
link untuk kehadiran hari ni untuk daftar di SPL KPM, cikgu boleh tekan di situ Okay, daripada Puan Zurina. Terpanggil Cik pula, suka dia. Okay, Cikgu Syafki kena try dulu. Okay. Saya cuma cerita secara ringkas je ni. Kalau tak faham boleh mesej saya, boleh tanya, tak ada masalah. Saya boleh ajar, jangan risau. Okay. Jangan lupa isi kehadiran dekat link tu. Okay, insyaAllah nanti lepas sesi ni saya akan berkongsi cara yang lain pula. Okay, kalau apa namanya, untuk Selmiat ni pun dia yang cikgu ajar belajar hari ni lebih kurang secara asas sahaja. Okay, untuk advance lagi saya juga boleh ajar. Nanti kita akan ambil slot yang lain lah, insyaAllah. Okay. Kalau cikgu ada nak request nak belajar apa-apa, bagi tahulah. InsyaAllah kalau tahu, saya akan buat slot. Sebelum cikgu live meeting, jangan lupa isi kehadiran dulu. Dapatlah SPL KPM tu. Security area. Okay, Cikgu Aliza binti Azim. Kalau kita nak live, perlu ada orang lain yang handle technical terpulang. Kalau kita nak handle pun tak ada masalah. Kalau kita nak handle pun tak ada masalah. Cuma apa namanya, kalau nak lebih mudah, seorang bahagian teknikal, seorang bahagian presenting. Sebab cikgu dia ada satu masalah, saya lupa nak cerita tadi. Okay, kalau kita live, okay, kemudian kita handle teknikal serentak, okay, katalah kita nak present video ke, nanti masalah ialah pada video tersebut, pada slide dia jadi lag sebab processor laptop kita tengah handle teknikal, kemudian kita nak live. So better cikgu apa namanya, di laptop cikgu handle teknikal. Kalau cikgu nak live, cikgu pakai telefon je. Link tadi boleh buka daripada telefon je. Sebagai apa namanya, sebagai presenter kita boleh buka telefon, buka link tu. Tapi kelemahan buka di telefon ialah dia tak boleh present screen. Kalau Google Meet dia boleh present screen di handphone. Tapi kalau kita guna StreamYard dia tak boleh present apa namanya, screen. Dia tak boleh present screen, dia cuma boleh bercakap je. Okay. So macam saya kata tadi, better ada orang handle lah. Seorang tukang handle sebab dia nak control. Nanti kan cikgu nak mengajar, cikgu nak control. So better ada dua orang. Tapi kalau cikgu dah biasa, okay, dan saya yakin tak ada masalah, handle je. Saya pun selalunya kalau waktu sesi slot saya mengajar online pun saya handle sendiri. Saya pengacara majlis, saya yang mengajar. Cikgu Azril lama masa. Tak apa cikgu, insyaAllah akan ada slot-slot seterusnya nanti. Kita akan ulang lagi insyaAllah.
sebab nampak pagi ni dia macam sangkut-sangkut sikit. Okey, rakaman nanti saya akan share nanti. Rakaman tu pun saya tak pasti daripada mana ke mana sebab dah terputus tadi kan. Okey, cikgu yang ada persoalan boleh tanya dalam ruangan chat. Okey, kalau dah isi apa namanya link kehadiran, okey cikgu boleh left jangan left dulu, isi kehadiran dulu. Security error macam mana Cikgu Zaitun? Cikgu Nik Hasni, tak apa, boleh belajar lagi, jangan risau. Hari ni lebih kepada pengenalan je. Kalau nak buat nanti boleh contact saya, insyaAllah saya ajar salah satu. Tak ada masalah. Ni ada yang nak join ni. Yang nak join ni baru masuk ke ataupun dia nak key in kehadiran? Orang dah nak habis ni. Okey, Cikgu Aliza, maknanya rakan yang handle technical akan present screen, ada slide dan bahan video. Okey, kalau kita, dia dua cara. Kalau cikgu bagi slide cikgu atau bahan video pada host, dia boleh presentkan. Kalau cikgu rasa terganggu, tapi kalau tak nak, cikgu sendiri boleh control. Sebab host boleh present, apa namanya, peserta juga boleh present sendiri. Dia tak ada masalah. Sebab fungsi present tu semua boleh. Terpulang pada kita. Kalau kita rasa tak nak apa namanya risaukan apa kelang kabut nak tekan, okay, kita just present je. Pada host kita beri bahan-bahan yang kita nak dia apa namanya showkan. Terpulanglah pada kita, tak ada masalah pun. Kehadiran ada link dekat atas ni cikgu. Okey, untuk broadcast ke FB, boleh ke masuk dalam FB yang bukan kita jadi admin? Okey, untuk broadcast, untuk buat live, kita kena jadi admin kalau pada page lah.
Tapi kalau kita nak buat secara apa namanya, secara personal, kita tak payah jadi admin. Kita buat pada personal tapi kita buat satu function yang kita panggil apa, every watch party kan. Kita ambil, kemudian kita sharekan pada page apa namanya yang kita bukan admin tu. Boleh juga. Miss.